Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fiddin, a'azzakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwan, kita sambung majlis ta'lim. Rasanya malam ini kita masuk muka surat 131. Kita melihat kepada hadis yang pertama di bawah bab yakin dan tawakal. Ini kita masuk hadis yang pertama di bawah bab yakin dan tawakal. Di sini dia kata, dan ayat-ayat tentang fadilat tawakal juga banyak dan terkenal. Sedangkan hadis-hadisnya, ini Imam An-Nawawi nak masuk kepada hadis-hadis yang menceritakan tentang yakin dan tawakal. Yakin dan tawakal. Islam itu dimasuki dengan yakin. Sehingga kan keyakinan itu tidak boleh dibuang hanya dengan keraguan. Hanya kita meragu sesuatu, kita nak buang yakin terhadap sesuatu, itu tidak boleh. Bahkan keyakinan itu mesti mengatasi keraguan dalam iman kepada Allah, dalam rukun-rukun iman, dalam rukun Islam, dalam kita beribadah mewujudkan ihsan kepada Allah. Yakin itu mesti mendahului segala-gala. Ikhwan, Imam Nawawi memasukkan hadis yang pertama dalam bab ini, iaitu hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya al-umam fara'aitu an-nabi wa ma'ahu ruhayt wan-nabi wa ma'ahu ar-rajul war-rajulani wan-nabi laysa ma'ahu ahad idh rufi'a li sawadun 'azim fazanantu annahum ummati فقيل لي هذا موسى وقومه ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله وذكروا الأشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه فأخبروه فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقال عكاشة ابن محصان
فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة متفق عليه. Ini ikhwatul iman hadis awal Imam Nawawi bawa kepada kita berkenaan dengan yakin dan tawakal. Hadis ini daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah dinampakkan kepada aku umat-umat manusia, maka aku melihat seorang nabi yang diiringi oleh kelompok orang, seorang nabi bersama satu orang dan dua orang. Nabi kata, Allah memperlihatkan kepada aku umat dulu dan nabi mereka. Ada nabi kata, aku melihat fara'aitun nabi, aku melihat ada nabi sebelum aku, ma'ahu ruhaid, dia ini ada orang yang mengikut dia golongan yang kecil, 3 orang sampai 10 orang, ada orang ikut dia banyak tu. Ada pula wa ma'ahu wan nabi wa ma'ahu, aku tengok pula ada nabi yang orang ikut dia itu rajul, satu orang, wa rajulani, dan ada juga 2 orang saja ikut dia. Wan nabi laisa ma'ahu ahad, dan aku tengok ada nabi dia tak ada pengikut apa-apa pun, dia seorang aja. Ini ikhwatul iman. Ini ikhwatul iman kita namakan dengan dakwah para nabi. Imam Nawawi ada perkara dengan hadis ini dia ambil untuk menyokong tajuk dia, yakin dan tawakal. Ada nabi dahulu, nabi tengok dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, depa ni ada pengikut 3 orang sampai 10 orang. Ada nabi dulu pengikut dia seorang, 2 orang. Dan ada nabi dulu pengikut dia tak ada langsung. Tetapi apa yang pelik ikhwan, yakin mereka itu dengan apa yang Allah berikan kepada mereka, ar-risalah, mereka teruskan. Abdullah bin Mas'ud pernah menyatakan, bersamalah kamu dengan ahlu sunnah wal jamaah wa in kunta wahdah, walaupun kamu berkeseorangan. Bersamalah dengan kebenaran, sentiasalah kita ni di atas jalan kebenaran walaupun kita seorang-seorang. Karena itu Al-Quran pernah sebut kepada kita, wa ma amana ma'ahu illa qalil, tentang Nabi Allah Nuh. Wa ma amana ma'ahu illa qalil, tidaklah yang beriman dengan Nuh itu melainkan sikit sangat. Tapi antum boleh tengok dalam surah Al-Ankabut, Allah kata umat Nabi Nuh itu kurang 50 tahun 1000 tahun. Kurang 50 1000 tahun. Jadi macam mana dia boleh menongkah ar-risalah ini? Dia boleh menongkah, dia boleh terus berjalan membawa Alkitab dan membawa sunnah yang Allah bagi kepada dia. Dia sebagai seorang rasul, dia ada sunnah dia. Dia sebagai seorang rasul, ada yang diturunkan wahyu kepada dia. Macam mana dia boleh jalan sedangkan Quran kata wa ma amana ma'ahu illa qalil, dan tidak ada yang beriman dengan Nuh melainkan sikit sangat. Jumlah umat dia, jumlah pengikut tak masuk. Jumlah pengikut tak masuk. Bahkan Quran kata pula kepada kita, masa nabi-nabi ini buat kerja dakwah, mereka ketika buat kerja dakwah, wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim. Bila Nabi Nuh juga nabi-nabi lain, mereka dakwah umat mereka diajak kepada beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah.
Apa yang umat mereka buat? Ja'alu asabi'ahum fi adanihim, memasukkan jari-jari ke dalam telinga. Memasukkan jari-jari dalam telinga. Subhanallah. Ini antum boleh bayang bila Nabi bercakap orang bubuh jari dalam telinga. Yang bercakap ni Nabi, Pak Amin. Politik hari ni orang buat patung sebelah kaki. Lagi satu kaki tak ada. Politik lagu ni sakai pun tak buat. Ya. Ini ikhwatul iman. Masukkan jari ke dalam telinga. Wastaghshaw thiyabahum. Tak cukup, ambillah kelumbung dia ke kain dia pakai ke cekuk muka dia. Wa asarru, berpaling. Wastakbaru istikbara. Sombong ni tak tahu nak cakap. Tapi 950 tahun, kalau di dalamnya tidak ada yakin dan tawakal, apa yang ada di dalamnya? Antum tengok macam mana yakin dan tawakal boleh memanjangkan usia dakwah dan usaha manusia. Dikala menega tak ada hasil, tetapi orang boleh lagi menega kerana yakin dan tawakal. Kadang-kadang tak untung pun. Orang menega tak untung. Tapi kerana dia yakin satu masa nanti, tempat yang dia duduk menega ni, mereka nak perbesar jalan, kedai dia kerajaan akan ambil, mereka akan ganti satu kedai yang baru. Dia atas yakin dan tawakal tu, dia menega, walaupun orang tak masuk kedai dia. Tengoklah bagaimana yakin dan tawakal menguruskan hidup manusia. Ada Nabi 3 pengikut, 3 ke 10 pengikut, ada Nabi 2 pengikut, ada Nabi 1 pengikut, ada Nabi 0 pengikut, ada Nabi dengan jumlah umur, dengan lamanya masa dakwah, dengan jumlah pengikut tak berbaloi. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Yang ikut mereka di dalam menjalankan urusan dakwah itu sikit sangat. Ya, Quran sebut kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Quran kata, "Lau kana 'aradan qariba wa safaran qasida lattaba'uk walakin ba'udat 'alaihimus syuqqah." Dalam surah At-Taubah. Allah katakan, kalau sekiranya yang kamu serukan itu Muhammad, benda yang membawa keuntungan dan keuntungan itu dapat dikaut dalam masa yang terdekat. Kalau Nabi Muhammad bercakap tentang Allah, tentang hari akhirat, Nabi Muhammad bercakap tentang syurga, neraka, rukun iman, Nabi kita Muhammad bercakap tentang rukun Islam, kalaulah itu ada aradan qariba, ada keuntungan yang keuntungan itu boleh dicapai dalam masa yang begitu dekat, wasafara qasida, dan kalaulah dakwah kamu ini Muhammad, perjalanan dia tidak memerlukan masa yang panjang, lattaba'uk, nescaya orang akan ikut engkau. Walakin ba'udat alaihimus syuqqah. Tetapi apa yang kamu nak tuju itu terlampau jauh, yang menyebabkan mereka rasa begitu sukar untuk ikut kamu wahai Muhammad. Tapi subhanallah, para nabi ada hati yang bersih, ikhwan. Daripada bab mula kita belajar bab apa itu? Bab ikhlas. Mereka memiliki hati yang ikhlas. Dan selalulah kita di dalam majlis Ahlus Sunnah ini, kita katakan Allah menerima kita dengan ikhlas dan mutaba'ah Nabi. Ikhlas dan mengikut Nabi. Di dalam ikhlas ada keyakinan, di dalam ikhlas ada tawakal. Manusia bersih hati ketika memegang amanah sebagai hamba di sisi Allah, dia jalan. Subhanallah, ikhwatul iman. Karena itu Nabi menyatakan, Allah suruh Nabi katakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah." Katakanlah Muhammad, inilah jalan aku. Aku mengajak kamu kepada Allah ala basirah, di atas keterangan, di atas penjelasan. Mata nampak, hati perut pun nampak. Yang Nabi Muhammad bawa itu apa? Nampak. Tetapi manusia tak mau ikut, bukan pasal dia tak nampak. Sebab dikatakan pasal apa? Hati dia itu ada masalah.
Hati dia ada masalah. Siapa yang tak tahu wanita mana Islam duduk di Malaysia ni tak tahu bertudung tu wajib. Laki-laki Muslim mana duduk dalam Malaysia tak tahu kata berjudi itu haram. Menghina orang itu haram. Kempen pilihan raya menghina orang mati itu adalah kerja haram. Siapa tak tahu? Tapi pasal apa buat juga? Sajalah sikit je Pak Mi, tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Tak ada kena mengenal yang akan mati ataupun sudah mati, tidak ada. Tapi kenapa manusia buat? Hari hari orang cela dia rasa hina. Tapi hari dia mencela orang, dia rasa mulia. Apa ini? Tidak boleh begitu. La tasubul amwat. Jangan kamu mencerca, mengangkat keburukan si mati. Jangan. Itu memang dilarang dalam sunnah Nabi SAW. Dan bukan daripada akhlak ahlus sunnah wal jamaah. Tapi, siapa yang tak tahu? Nabi kata, jangan kamu cerca bapa orang. Nanti orang mencerca bapa kamu. Itulah maksud kamu memaki mak bapa kamu. Jangan kamu maki mak bapa orang. Nanti orang maki mak bapa kamu. Kamu dapat dosa memaki mak bapa kamu. Dia maki mak bapa orang, dia rasa seronok. Orang maki mak bapa dia angin naik. Kan? Macam labu kata, ni kepala bapa hang, ni kepala bapa aku. Kalau hang berani, hang pijak. Kan? Labu buat kat labi labu tu. Tidak boleh. Tapi kenapa manusia tidak boleh tunduk kepada perintah-perintah Allah? Ya, manusia ada jiwa yang berperang dengan kebenaran. Dia seronok. Keseronokannya ada dalam jiwa manusia. Pasal itu Quran menyatakan innamal hayatad dunya mata'ul ghurur. Dia satu game, satu keseronokan yang akan menyebabkan kamu tertipu. Betul. Dia satu keseronokan, hina orang, maki orang, tipu orang, kejam pada orang. Dia matang. Dia satu benda yang sangat seronok. Sangat seronok. Sangat seronok dengan dunia. Tetapi dia ghurur. Dia ada bahagian menipu kamu. Dan kamu akan menyesal di hari akhirat nanti. Khasirat dunia wal akhirah. Zalika huwal khusranul mubin. Terkadang-kadang kamu menyesal tak sampai akhirat. Dunia lagi kamu menyesal. Kalau dunia kamu menyesal, akhirat kamu diazab lagi. Demikian itulah dua kerugian yang sangat nyata. Ikhwatul iman, kerana itu Nabi SAW menyatakan, ad'u ila Allah ala basirah. Aku mengajak kamu kepada Allah dengan basirah. Kerana itu ikhwan, bahagian perenggan ini kita baca pada awal hadis ini, kita telah dapat satu gambaran betapa agama Islam, iman yang datang kepada kita ini, dia datang dengan memakan masa yang panjang dan dia datang dengan memakan pemikiran, kepenatan, tenaga, peluh, riang para anbiya. Agama yang datang kepada kita ini ikhwan, dia bukan datang seperti bulan jatuh ke riba, berleha-leha jatuh ke riba, tidak. Dia tidak datang dengan begitu mudah, tidak. Dalam hadis Bukhari dan Muslim daripada Khabab bin Arad, nanti kita jumpa dalam bab sabak nanti, kadang lepas dah kita jumpa. Ketika Nabi bersandar dekat Kaabah, para sahabat datang menceritakan kepenatan-kepenatan mereka. Dan Nabi menceritakan ada Nabi dahulu yang dibunuh, digergaji, disikat dengan sikat besi, dibelah dua. Namun mereka tidak lari daripada agama Allah. Antum tengok, Nabi dulu nak bawa Ar-Risalah ini datang kepada kita, itulah pertaruhan dia. Itulah pertaruhan dia. Nyawa, darah. Quran menceritakan bagaimana keluarga Nuh alaihi salam pecah. Keluarga Lut pecah dalam surah Tahrim. Daraballahu mathalan lilladhina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Allah memberi contoh pada orang kafir, isteri Nuh dan isteri Lut. Fakhanatahuma, isteri Nuh dengan isteri Lut telah mengkhianati suaminya. Bukan khianat pergi cari jantan lain, tapi dia keluar pada masyarakat, dia kata laki dia gila. Fakhanatahuma, mereka telah khianat. Sedangkan mereka itu diletakkan di bawah dua hamba kami yang saleh, kata Allah. Kenapa berpecah keluarga ini? Kerana Nuh menyampaikan Ar-Risalah.
Kerana Nuh menyampaikan risalah tauhid, minta dijauhkan segala taghut, segala sembahan berhala, syirik, minta dijauhi. Keluarga boleh terpecah dan mereka telah berkorban. Kita baca dalam surah Hud, bagaimana Nuh menyatakan innahu min ahli, anak dia yang lemah itu adalah ahli aku. Allah kata innahu laisa min ahlik. Untuk dakwah itu sampai kepada kita, sejarah para nabi menunjukkan pengorbanan para nabi ini bukan sikit, ikhwan. Untuk membolehkan kita tawaf di Kaabah hari ini, sejarah membuktikan apa yang berlaku kepada keluarga Ibrahim alaihissalam. Apa yang berlaku pada keluarga Ibrahim? Kita boleh tawaf Hajarul Aswad 7 pusingan. Tapi ketika kita tawaf itu, kita telah memakan jasa siapa? Siapa yang telah mengasaskan wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail? Siapa yang mengangkat binaan asas ini? Bukan kita, bukan pak kita, bukan tok kita, bukan keturunan kita, tetapi peluh ayak mata Nabi yang bernama Ibrahim dan anaknya Ismail dan isteri dia Hajar. Tapi kerana keyakinan mereka kepada Allah, mereka di atas kebenaran, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin, tawakal mereka yang tinggi kepada Allah, mereka menjalankan usaha itu. Kita boleh wukuf di Arafah, kita boleh bermalam di Mina, di Muzdalifah, kita boleh melontak di Jamrah. Atas usaha siapa? Para sahabat berjalan daripada Mekah menuju ke Madinah. Mereka lah yang mengasaskan awal manasik haji, pertontonkan kepada kita. Kita hari ini kita pergi dengan bas, ada aircon, sambil talbiyah boleh hisap rokok. Sebab dia kata tidak ada pantai larang talbiyah hisap rokok. Dia boleh buat semua benda. Tapi dalam kita buat itu, kita kena tahu agama yang sampai kepada kita ini, ikhwan, bukanlah dia sampai seperti mana kita menyampaikan kepada anak kita hari ini. Kita sampaikan Islam pada anak kita, kita hantar pergi sekolah, yuran bulan-bulan kita bayar. Itulah cara kita sampaikan agama pada anak kita. Begitu mudah. Orang putih kata easy come, easy go. Betul ya Masyarik? Nah? Kalau dia easy come, dia easy go. Kita hantar anak kita pergi sekolah mengaji. Cikgunya ajak Quran, mai balik rumah dia dah boleh baca Quran. Bukan kita yang pegang rotan macam ayah kita hantar kita pergi mengaji. Badan kita ni berbalok kena pukul dengan guru Quran. Tidak, ada pengorbanan dia. Dan kita kena ingat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perang Khandaq, dalam perang Badar, dalam perang Uhud, apa terjadi pada baginda? Untuk apa? Untuk apa? Peperangan-peperangan ini Nabi terokai, peperangan-peperangan ini Nabi redah untuk apa? Untuk nama, untuk kuasa, untuk popular? Nahi, kabi-kabi nahi. Tidak. Untuk menyampaikan risalah kepada umat. Yang kita baca di dalam riwayat Ikhwatul Iman, ketika turun ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Posisi yang pertama, inilah hari para sahabat tunggu kesempurnaan agama. Dan hari itu telah sampai. Dan hari itu adalah hari raya. Subhanallah. Sehingga kan seorang Yahudi berkata kepada Umar, seorang Yahudi yang ulama hadis kata nama dia Ka'bul Ahbar, dia berkata kepada Umar, kalau ayat ini turun kepada kami, kami jadikan ayat itu, hari turun ayat itu sebagai hari raya. Umar kata tak payah, kami telah berhari raya dengan hari itu dan dengan tempat ayat itu diturunkan. Satu posisi bila turun al-yawma akmaltu lakum dinakum, kaum muslimin seronok, sujud syukur mereka kepada Allah kerana Islam telah sampai ke kemuncak dia. Tapi pada satu posisi yang berlaku kepada Umar Al-Khattab, dia menangis teresa-resa. Umar Al-Khattab menangis teresa-resa. Nabi kata, ma yubkik. Tangisan ini untuk apa? Apa yang menyebabkan tangisan ini berlaku, wahai Umar? Abkani. Aku menangis ini kerana ya Rasulullah, inna kunna fi ziyadah min dinina. Kerana agama ini telah sempurna.
Tetapi setiap kali benda itu sempurna, akan nampak sesuatu akan hilang. Nabi kata, sadaqta ya Umar, benar kamu wahai Umar. Umar menangis kerana yang membawa agama itu akan dipanggil balik bertemu dengan Allah. Yang ni salah satu kita belajar pada perengannya awal, ikhwan. Kalau beginilah agama yang sampai kepada kita, ikhwan, setelah agama ini sampai dengan bukan kata darah manusia yang paling baik, anbiya, para rasul. Dalam hadis Bukhari Muslim tadi, dibelah mereka dua, digergaji mereka, disikat dengan sikat besi. Ni turun habis segala daging-daging mereka. Kalaulah begitu pattern Islam datang kepada kita, adakah kita nak pegang Islam itu, pegang macam kita punya pegang? Kita belajar sunnah, mai satu tempat, kita bagi excuse. This is my excuse. Hari ni saya tak boleh berpegang dengan agama, so jangan kata apa kat saya. Minggu depan saya rasa saya kuat, saya nak pegang. So pun jangan kata apa kat saya. Adakah macam tu cara pegang? Nak bagi rasa kita ni telah makan jasa orang. Bila dikatakan Islam sempurna, Islam telah sempurna, cukup dah nikmat Allah. Dan paling dahsyat, waraditu lakumul Islam madina, package sunnah itu lengkap. Telah lengkap. Bila sunnah sampai pada kita, kita nak pegang macam mana? Ada Nabi dakwah-dakwah, tak ada orang ikut. Ada Nabi dakwah satu orang pun, Nabi itu bersyukur kepada Allah, risalah boleh sampai. Pasal itu, ikhwan, sesuatu yang telah kita tahu daripada sunnah Nabi, kita tak boleh tinggal. Kerana desakan masyarakat, kerana desakan undang-undang, kerana kemahuan siapa-siapa, sekali-kali tidak boleh. Kerana benda ini datang dan benda ini akan diminta tanggungjawab di hadapan Allah. Kita kata anak-anak kita beli basikal, dia mau basikal kita beli. Seminggu demi basikal, sandak dekat pagar, kena hujan, karat magat. Kena hujan, karat habis dia punya rantai. Bila nak kayuh, dia bunyi krek, krek, krek. Jenuh duk titik minyak. Kita bapak berkeluar duit, tengok basikal dia buat lagu tu, hati kita rasa apa? Anak yang tak berkeluar duit buat basikal lagu tu, dia tak rasa apa-apa. Kalau bini kita kata dekat kita, abang marah apa anak, basikal rosak, boleh beli lain. Apa kita nak kata, abang Syarif? Ingat aku cap duit nah. Allah, abang nak berkira basikal tu tak sampai apa 100. Bukan soal 100, hantar dah hari ni. Dengan gula naik 3 kupang. Tanda pemimpin sayang kepada rakyat, tak mau kena kecil manis. Dengan gula naik 3 kupang, RM80 basikal punya harga kat aku boleh bagi satu keluarga aku makan 2 hari. RM80 aku boleh beli beras, aku boleh beli barang dapur. Bukan kata 2 hari, seminggu kita boleh makan. RM80 sandak kat dinding. Hang ada fikir ke benda tu? Kalau teori itu kita pegang, Allah tanya kita di hari akhirat. Hari ni hang tahu satu sunnah. Hang tahu satu sunnah dan hang tak beramal. Hang tahu kan nilai sunnah tu kat aku apa? Sunnah bermakna din, agama. Sunnah bermakna darah para nabi. Sunnah bermakna nyawa para nabi. Ada nabi yang bercerai dengan keluarga dia kerana sunnah. Dan sunnah dapat dekat hang tak ada harga. Jangan main-main. Kita berpijak di atas sunnah, di atas darah para anbiya. Dan ini bukan main-main. Sekali kita tahu benda itu menyalahi sunnah, demi Allah, kita tak akan buat. Demi Allah. Pada hari kita tahu, meninggalkan doa awal tahun dan akhir tahun lebih mendekati sunnah, kita tidak akan mendekati doa awal tahun dan akhir tahun. Kenapa? Meninggalkan itu lebih mendekati sunnah. Kita tak akan buat. Bukan tak akan buat, angkat tangan pun tak mau. Dia kata angkat tangan awak jadi lagu ni. Tanya dia jadi apa? Jadi apa? Dia kata sampai tangan pun tak mau angkat. Tak mau angkat. Sekali aku tahu benda tu tak sunnah, aku tak akan buat. Hang nak buat? Hang punya pasal. Aku tak buat. Pasal tu Imam Malik ketika ayat ini, al-yauma akmaltu lakum dinakum, dalam kebanyakan tafsir Qurtubi, Ibnu Katsir, dalam Qurtubi ada,
Imam Malik menyebut apa dia? Imam Majishun menyatakan sami'tu Malikan yaqul man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah li'anna Allah ta'ala yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Imam Majishun macam terkejut apanya Imam Malik sebut. Imam Malik kata, sesiapanya melakukan satu bid'ah dalam Islam ni dan dia merasakan bid'ah dia buat itu baik, sesungguhnya dia telah menuduh Muhammad itu pengkhianat dalam menyampaikan risalah. Kerana sesungguhnya Allah telah berfirman, pada hari ini agama telah sempurna. Pada hari Muhammad hidup, pada bumi Arafah, pada hari Jumaat, pada hari Nabi buat Hajjul Akbar, agama ini telah sempurna. Setelah turun ayat ini, tidak turun dah ayat halal, ayat haram. Tidak turun dah ayat hukum selepas itu. Tidaklah. Cukup 81 tahun, 81 hari Nabi menghembuskan nafas yang terakhir. Allah menyatakan nikmatku telah cukup pada kamu dan aku redha Islam yang dibawa oleh Muhammad, yang dibuat oleh Muhammad menjadi agamamu. Apa yang menjadi agama di zaman Nabi itulah agama. Apa yang tidak menjadi agama di zaman Nabi tidak akan jadi agama. Kenapa Imam Malik begitu? Kenapa Imam Malik sanggup kata macam tu? Kerana agama ni Tuhan turun bukan dengan main-main. Ayahsabul insan an yutraka sudah. Adakah manusia ingat dia dijadikan dan dia ditinggalkan begitu saja dan dia boleh bermain-main dengan agama? Tidak. Tak boleh. Pada hari kita yakin, benda yang kita yakin itu sunnah dan lawan kepada sunnah kita yakin rupa parah itu bid'ah, wajib kita mendekati sunnah dan menjauhkan diri daripada bid'ah. Mesti. Kerana Nabi telah meletakkan bid'ah pada tempat yang paling tak selamat. Dia sesat dan dia masuk ke neraka. Ini adalah dakwah para Nabi, ikhwatul iman. Dakwah para Nabi. Kemudian kata Nabi, tiba-tiba ditayangkanlah kepadaku umat yang besar. Aku mengira mereka itu adalah umatku. Tengah Nabi tengok satu Nabi, satu umat, ada 2 orang, ada 3 orang, ada 3 banyak sikit, ada tak ada sungguh, tak ada pengikut sungguh Nabi-Nabi dulu. Tiba-tiba Allah bagi aku nampak umat yang begitu banyak dengan seorang Nabi. Nabi kata, aku rasa yang ini umat aku kot. Maka dikatakan kepadaku, ini adalah Musa dan kaumnya. Dikatakan kepada Nabi, yang kamu nampak banyak tu bukan umat kamu, yang tu adalah umat Musa dan umatnya. Akan tetapi lihatlah kepada ufuk. Malaikat kata, tengok ke sebelah lain pula. Maka aku melihat umat yang besar. Maka dikatakan kepadaku, inilah umatmu dan bersama mereka 70,000 orang yang masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Nabi tengok ke satu ufuk, belah lain, Nabi tengok lebih ramai daripada umat Musa punya duk ada. Tengok ke satu ufuk, lebih ramai daripada umat Musa. Malaikat kata, ini umat hang. Malaikat kata dekat Nabi, hazihi ummatuk. Ini adalah umat hang. Ini umat hang. Dan umat hang ni ada istimewa Muhammad. Bersama dengan 70,000 umat hang ni, mereka ni masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Daripada 70,000, setiap seorang daripada 70,000 tu bawa 70,000 masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Sangat istimewa umat Nabi Muhammad. Sebahagian mereka menyatakan, barangkali mereka adalah orang yang dilahirkan di dalam Islam. Bila Nabi kata lagu tu, Nabi cerita benda ni, lepas tu Nabi masuk dalam rumah. Sahabat masing-masing buat ni lah kan, spekulasi lah, macam lepas Sungai Limau ni kalah pasal apa, menang kot mana, spekulasi lah, masing-masing duk postmortem macam mana kita ni, postmortem balik. Bila Nabi masuk dalam, masing-masing duk, siapa dia yang 70,000 tu masuk syurga, azab tak ada, hisab tak ada. Masing-masing duk mengandai. Ada yang kata, mereka ni orang yang dilahirkan dalam Islam. Jadi,
tak pernah melakukan syirik sikit pun, dan mereka menyebut kemungkinan yang lain. Mereka kata, gamaknya kita kot lah. Gamaknya kita kot, dah 70,000 tu ni di kalangan sahabat ni, duk sembang. Kita kot, pasal kita ni sahabat Nabi, kita ikut dia. Hak lagi satu kawan pula kata, dak kot, mungkin anak pinak kita kot. Anak pinak kita tak sama macam kita. Mereka beranak-beranak dah Islam. Kita beranak-beranak ni tunggi langgang dulu, baru dapat Islam. Mungkin anak-anak kita kot. Mereka pula tak syirik macam pernah kita duk jumpa jahiliah-jahiliah ni. Jadi banyak ihtimal yang berlaku tu, banyak. Kemudian Rasulullah SAW keluar menemui mereka dan bersabda, apa yang kalian perbincangkan? Nabi kata, apa dia ni? Nabi kata, apa dia ni? Mereka menceritakan kepada Nabi. Maka beliau bersabda, yang masuk syurga, yang malaikat kata, tu umat kamu di ufuk sana lebih banyak daripada umat Musa. Lebih banyak. Dan daripada umat kamu yang banyak tu, 70,000 orang masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Setiap seorang daripada mereka boleh bawa pula 70,000 lagi tanpa hisab, tanpa azab. Nabi kata, hampa tahu tak siapa dia 70,000 tu? Tahu tak siapa dia? Ni aku nak cerita. Mereka masuk syurga ni pasal ni lah. Apa dia? Mereka adalah orang yang tidak meruqyah. Mereka adalah orang yang tidak meruqyah. Apa dia? Jampi lah. Tidak menjampi. Dan tidak minta dijampi. Mereka ni satu orang yang tak ruqyah. Tak ruqyah maksud dia, mulut dia ni tak pernah jampi siapa-siapa. Dan dia pun tak pernah minta siapa-siapa jampi dia. Ini dalam riwayat Imam Muslim ni. Mereka tu tak pernah buat tatayyarun. Mereka ni tak pernah buat khurafat, percaya dekat burung. Tengah-tengah malam pukul 2 pagi, burung hantu duk kokok. Oh, dia kata, yang ni yang kalah Sungai Limau ni. Dia kata, dia percaya macam tu. Tatayyarun. Kita duk ingat orang tak percaya kan, tapi kadang-kadang ada orang percaya. Ini apa pula ni? Dia buka-buka pintu tengok katak lompat. Dia kata dah berapa puluh tahun duduk rumah ni, katak tak pernah lompat. Macam mana katak main lompat depan pintu? Duduk apalah. Dia pegang dia, duduk fikir. Dia kata, apa ni? Mengaji pun tak main. Pasal katak lompat. Nabi kata, dia ni tak pernah percaya dengan burung, tak pernah percaya dengan benda, tak pernah percaya. Dan kepada Rabbnya mereka bertawakal. Ini depa punya ciri-ciri depa masuk syurga. Depa masuk syurga pasal depa tak pernah ruqyah, depa tak pernah minta dia ruqyah. Depa masuk syurga pasal depa ni tak terlibat dengan percaya pada burung-burung. Anda tengok di bawah tu dia kata, meyakini bernasib sial berdasarkan arah terbang burung, suara burung, kedatangan burung dan sejenis dari tanda-tanda yang tidak dibenarkan oleh syariat maupun oleh akal, sedang ruqyah adalah mengubati dengan doa. Dia pun ni tak pernah terlibat dengan burung-burung, tak pernah. Dulu saya ingat zaman saya dulu ni, ada dia timai dengan basker pelantak boleh buka belakang tu, satu Bengali tu, dia titak burung kakak tua warna hijau dia tu, ambil daun pakau. Apa tu segi, masa tu orang Melayu jangan cakap lah kan. Nak cari jodoh lah, nak cari apa kot, jangan cakap lah masa tu. Dan masa tu pun agama tak berkembang. Mereka ni tak terlibat dengan benda ni semua. Dan bila jadi apa-apa, mereka bertawakal kepada Allah. Ini dah tajuk An-Nawawi, kerana ada dalam hadis ni, wa'ala rabbihim yatawakkalun. Nawawi gantung dengan tajuk dia, yakin dan tawakal kepada Allah. Dalam Nabi duk cerita depa ni masuk syurga pasal benda ni, maka Uqashah bin Mihsan berdiri. Dia kata, mohon Rasulullah berdoa agar dia menjadikan saya termasuk daripada mereka. Uqashah kata, ya Rasulullah, ud'ullah, mintalah kepada Allah ayyaj'alani minhum, supaya saya masuk dengan sifat-sifat tadi itu, dan 70,000 hak masuk syurga tu saya seorang lah. Tolong ya Rasulullah, saya minta ni. Maka Rasulullah berkata, engkau dari mereka. Allahu Akbar. Tahan.
Nabi kata dekat Ukasyah, engkau dari mereka. Jadi kita ni kalau ada anak, mabuh nama Ukasyah. Mabuh nama Ukasyah. Jangan buah nama-nama Labu, Labi. Itu sah. Buah nama Ukasyah. Mudah-mudahan. Nama baik-baik ni. Tak usah duk pening kepala. Tak usah duk pening kepala. Duk pergi beli buku 300 indahnya nama. Kan duk pergi tengok ni hadis Imam Muslim. Ukasyah. Buh nama Ukasyah. Mudah-mudahan ya Allah tumpahlah berkat dia ni mai kat anak aku. Kita didik anak kita elok-elok. Mengaji ahlu sunnah wal jamaah. Kita asuh mereka dengan tawakal. Mudah-mudahan mereka jadi orang yang baik. Doa. Kadang-kadang nama ni dia jadi macam doa dan dia ada kena mengena dengan kita hari-hari ni. Kemudian berdiri seorang yang lain berkata, mohon anda berdoa agar Allah menjadikan saya termasuk mereka. Masuk pula kawan yang lain, ya Rasulullah takkan Ukasyah seorang kot. Saya lagu mana? Minta lah. Maka Nabi menjawab, engkau telah didahului oleh Ukasyah. Nabi kata, hang lambat sikit. Ukasyah dah masuk 70 roh. Ulama hadis pun bincang pasal apa mai kawan nombor 2 ni Nabi tak ni. Ada beberapa pandangan. Satu pandangan kata yang bangkit ni munafik. Jadi Nabi nak doa dia buat apa? Tapi Nabi tolak tu dengan hikmah. Tengok. Nabi tak kata mana boleh hang munafik. Nabi tak tolak lagu tu. Nabi kata Ukasyah awal sikit daripada hang. Cara Nabi tolak tu, dia ini satu muallim, satu guru ahsana mualliman. Cukup elok ajaran dia. Tak ada kecil hati. Ada satu pandangan pula di sana dia kata apa? Nabi tolak kawan ni pasal apa? Pasal Nabi tahu dia ni ahli neraka. Dan ada pandangan ketiga kata Nabi tak mau doa orang nombor 2 macam Nabi doa kepada Ukasyah ni pasal apa? Sebab Nabi tak mau dah orang duk minta-minta. Nabi dah habaq dah. Syarat-syarat tadi, follow syarat-syarat tu, jangan duk minta apa dah. Siapa yang boleh ada syarat-syarat tadi, tak ruqyah, tak meruqyahkan, tak bertatayarun, tak percaya pada khurafat-khurafat ni, dengan syarat tu, dia boleh masuk syurga. Tak payah minta-minta, maka Nabi stop buang tang situ. Wallahu a'lam, hanya Allah mengetahui keadaannya sebenar. Hadis ini dikatakan riwayat Bukhari dan Muslim. Ikhwatul iman. Jadi Imam Nawawi ambil hadis ni sebagai hujah. Tapi hadis Imam Muslim yang kita baca ni, dia ada sikit masalah. Hadis ni cantik dah kan? Tapi lafaz Imam Muslim ni, dia ada masalah sikit. Dia dalam ilmu hadis kita duk dengar orang panggil syaz. Kan? Apa makna syaz? Rawi yang siqah bertembung dengan rawi yang siqah. Hadis itu hadis sahih. Tetapi dia bertembung dengan hadis sahih yang lain. Maka menyebabkan dari segi hujah kita tak boleh ambil dia. Kita kena ambil hadis yang lebih sahih. Rawi yang siqah bertembung cara cerita dia, cara riwayat dia dengan rawi yang lebih siqah. Maka menyebabkan ketika kita nak ambil sebagai hujah, kita kena ambil rawi yang lebih siqah. Hadis Imam Muslim ni dia punya masalah ada tak mana? Anda tengok yang hadis dalam bahasa Arab tu. Yang muka surat 132 tu, yang Nabi guna perkataan nombor 2 tu, humul ladzina la yarquna. Humul ladzina la yarquna. Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, hadis ini diulang oleh Imam Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Kata Imam Ibn Qayyim, menurut Imam Ibn Taimiyah, hadis ni punya rapalah ada tang sini. Pada perkataan ni, humul ladzina la yarqun. Depa tu masuk syurga kerana depa tak pernah ruqyah. Jadi lafaz ni lafaz yang syaz. Sebab dia bertentangan dengan lafaz-lafaz yang sahih. Dalam riwayat Imam Bukhari dia clear, dia cantik. Dia tak ada lafaz la yarqun. Dalam lafaz Imam Bukhari dia tak ada yang ni. Dalam lafaz Imam Bukhari Nabi kata depa masuk syurga pasal apa? Humul ladzina la yastarquna
wala yatatayyaruna wala yaqta'una wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ini lafaz yang cantik. Depa masuk syurga pasal apa? Pasal depa tidak minta orang ruqyah mereka ketika depa ditimpa musibah, sakit ke apa ke. Depa tak minta orang. Kita sakit, kita kata sahabat, ente tak kesian ke anak, kata tengok anak sakit, bacalah apa lebih kurang. Depa tak ada perangai lagu tu. Pasal apa? Perangai minta macam tu pada orang boleh menyebabkan kita punya tawakal kepada Tuhan tu dia jadi kurang. Tauhid kita mau bersih. Tapi kalau orang nak ruqyah kita, itu satu amal baik yang dia buat kat kita. Sebab Nabi pernah ruqyah para sahabat. Sa'ad bin Mu'az yang cedera dalam perang Khandaq. Nabi ruqyah. Bukan kata apa nama? Sa'ad bin Mu'az ni dia bukan kata ruqyah. Dia cedera sampai darah apa? Darah dia mengalir. Nabi kata pi bakar besi panas supaya darah tu stop. Nabi ruqyah para sahabat dan Nabi ajak doa-doa ruqyah. Macam mana dalam lafaz Imam Muslim kata orang tu masuk syurga tak pernah ruqyah langsung. Maka lafaz Imam Muslim ni dia dikatakan bertentangan dengan lafaz-lafaz yang sahih. Dan Imam Ibn Taymiyah kata sebenarnya kalimah humul ladzina la yarqun tidak berasal daripada Nabi, tetapi dia berasal daripada Sa'id bin Mansar, perawi Imam Muslim. Ini perawi Imam Muslim yang telah tambah. Maka Imam Ibn Taymiyah kata lafaz Imam Muslim ini lafaz yang batil, lafaz yang syaz, tidak boleh diambil sebagai hujah. Sepatutnya Nawawi mengambil hadis lafaz Imam Bukhari, bukan lafaz Imam Muslim. Boleh faham tak? Kasih faham seorang-seorang. Ni jangan duk cerita ke orang lah, ni rahsia kita. Dia kata hang tengok dia tu buat gila, dia baca Riyadhus Shalihin pun dia duk kata lebih kurang lah. Ini yang tak mau main IQ ni. Kan dia cari hujah. Tak. Ini secara ilmu dia macam tu. Secara ilmu dia macam tu. Maka lafaz ini ada sedikit. Imam Ibn Hajar Asqalani dalam Fathul Bari, dia defend Imam Muslim. Dia defend Imam Muslim. Dia kata tak, dia kata lafaz ni tak ada masalah. Lafaz Imam Muslim ni tak ada masalah. Sebab kalaulah Sa'id bin Mansar yang tambah lafaz ni, dia tak merosakkan hadis. Ibn Taymiyah kata, apa nak guna? Dia pun tak duduk satu zaman kan. Ni hujah dalam kitab masing-masing lah. Ibn Taymiyah kata, mana boleh tak ada masalah. Lafaz yang dia guna, la yarqun, sekali-kali mereka tak ruqyah. Bermakna dia menafikan ruqyah itu wujud. Sedangkan jampi ni Nabi buat. Jampi ada dua jenis. Satu jampi yang syar'iyah, satu jampi yang mamnu'. Satu jampi yang kita dibenarkan terlibat dengan doa-doa Nabi aja. Lagi satu jampi yang dilarang. Jin aku tahu saya usul hang. Dia bagi tahu dia tahu. Jin tu kata hang siapa? Tok aku. Hanya hantar saya usul aku. Awak ingat aku tak tahu hang siapa? Kemarin hang kencing berdiri. Jin bagi tahu dia kencing berdiri. Malu dah tutup muka. Apa dia kata pecah rahsia aku tu? Jampi macam ni mamnu', kita dilarang. Puja dewa. Tetapi ruqyah dengan makna kita membaca apa Nabi baca. Apa Nabi baca kita baca doa, itu boleh. Tapi lafaz Imam Muslim ni seolah-olah yang tu pun tak boleh. Maka kerana itu dia jadi syaz. Maka lafaz ini dikatakan syaz secara lafaz, matan, dan syaz secara sanad. Maka tak sebelah. Habis kita, hadis ni tetap ada juga riwayat Imam Al-Bukhari. Sama, lebih kurang cerita dia macam tadi. Cuma dalam lafaz Imam Bukhari, Nabi sebut apa dia? Mereka masuk syurga pasal apa? Yang pertama, pasal mereka tidak meminta mereka diruqyah. Maksud dia ketika dia ditimpa musibah, dia tak minta orang meruqyah dia. Tapi kalau orang ruqyah dia, alhamdulillah. Ruqyah orang sakit, satu kebaikan. Orang sakit minta dia diruqyah, kedudukan dia macam peminta sedekah. Jadi kedudukan macam minta sedekah tu patut kita dengan Tuhan. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu ghaniyyun hamid. Manusia hampa semua beggars. Fakir, hampa sentiasa ada hajat dengan Tuhan. Hampa kena minta kepada Allah.
Hampa mesti mau minta kepada Allah. Lafaz Imam Bukhari, mereka itu tidak minta di ruqyah. Tapi kalau orang ruqyah mereka, satu kebaikan. Pasal apa dia tak mau ruqyah? Dia takut. Bila kawan tu ruqyah, tiba-tiba dia baik. Cerita apa nak buat? Allah, dia kata, ustaz main-main jampi aku. Tengok aku boleh lari dah. Kan? Daripada dia dengan ustaz tu elok, lepas kes tu, dia mula cium tangan. Dia mula cium tangan tu, dia percaya apa? Ada satu benda yang tak apa cantik. Jadi pasal tu kita terus minta di ruqyah. Demam ke apakah, kita minta sendiri pada Allah. Kita ini orang yang meminta pada Allah. Aku sakit ya Allah, hang tolong aku. Hang pernah tolong orang lebih teruk daripada aku. Tolong aku hamba hang yang tak ada daya. La haula wala quwata illa billah. Tuhan tak bagi kita sembuh, kita merayu lagi. Tawakal, yakin dan tawakal kita pada Allah. Di atas nama dia yang bagi sakit, bagi sembuh, dia boleh sembuhkan urusan kita. Yang kedua, Imam Bukhari punya lafaz, wala yatatayyarun. Depa ni tidak terlibat dengan percaya tadi tahyul, khurafat. Tak ada. Tak ada. Muawiyah bin Hakam As-Sulami dalam hadis Imam Muslim, dia kata, ya Rasulullah, di kalangan kami ada yang dah masuk Islam, bomo duk pergi lagi. Ya'tunal kuhan. Nabi kata, fala ta'tihim. Hang jangan ikut depa. Di kalangan kami ada yang yatatayyarun, duk percaya kepada burung. Nabi kata, hang jangan. Kalau terjadi, itu hanya kebetulan saja. Pergi satu bomo, kita pergi dakwah kat dia. Bomo tu kata, jaga. Ramai dakwah ke saya, balik muntah darah. Hang jaga. Tuhan cukup marah kalau orang bagi nasihat kat saya. Oh, dia sound lagu tu. Jangan main-main, dia kata. Saya ni ada satu makam dengan Tuhan. Dia tak tahu kata kita ada kampung makam. Dia terlupa yang tu. Tak tahu kebetulan kawan ni pun start cerita, keluar nyonyong-nyonyong daripada rumah kawan tu, batuk-batuk, 2 titik darah keluar. 2 titik darah keluar. Adakah kita nak ghostan balik, pergi jumpa dia selamat hari raya, minta maaf zahir dengan batin? Saya dah silap tadi? Tak. Apa jadi pada kita? Kebetulan. Tuhan saja nak uji kita. Yang kedua, memang bomo tu dia guna jin jahat mesakiti kita. Hak tu aja. Dan kita mesti baca doa minta kepada Allah perlindungan daripada syaitan di kalangan jin dan manusia. Takat tu je. Nak pergi hantar pulut kuning buh telur abuh 2 biji atas tu, nak kata betul lah mujarah. Dah. Kita pergi jumpa lagi sekali, kita kata makin teruk syirik hang kepada Tuhan. Kita tak ada pergi sallu ala Nabi dengan dia. Tak ada. Dia pun tak percaya. Benda ni semua dia pun tak percaya. Ketiga, wala yaqta'un. Depa ni orang yang tidak berubat dengan besi panas. Dalam lafaz Imam Muslim tak ada ni. Wala yaqta'un tak ada dalam lafaz Imam Muslim. Imam Muslim ganti dengan la yarqun tadi. Maka menunjukkan keraguan di dalam sanad itu berlaku. Yang benarnya mereka tidak berubat dengan besi panas. Besi panas ni kalau orang tu berdarah, dia memang stop darah tu automatically. Darah stop. Dan Nabi, saya kata tadi, Nabi buat kepada sahabat dia tadi kan, Sa'ad bin Mu'az. Dalam peperangan tu Sa'ad luka, Nabi buat lagu tu. Maka bila kita sakit, Nabi kata jangan offer diri kita diubati dengan benda lagu tu. Kita dalam sakit, adik-beradik Arab ada benda lagu ni, kita mungkin tak ada. Adik-beradik pergi ambil besi panas, dia pergi tak atas badan kita. Kita tak usah kata apalah, kita sakit. Membantu orang ketika sakit itu bagus. Tapi kita daripada diri kita, jangan minta kita diubati dengan cara lagu tu. Berubat dengan besi panas ni tidak dilarang, sebab Nabi pernah buat. Cuma kita tak usah minta orang ubat kita macam tu. Tak usah. Kita tak usah minta orang ubat kita macam tu. Sebab apa? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Kita nak tawakal pada Tuhan. Rupanya dalam hidup kita ni, dia akan datang satu kawasan, dalam kawasan zon kehidupan, di mana kita akan pasrah total kepada Tuhan. Total. Kita makan ubat,
Dah 4 jam ikut dia punya tulisan tu, lepas 4 jam dia nanti lega sikit. Lepas 8 jam kepala kita tak lega, tak usah dah makan ubat, tawakal kepada Allah. Dah makan dah ubat, dah makan dah. Ya Allah, tolong aku, ya Allah, tolong aku. Kita dah berubat dah. Ya Allah, tolong aku, ya Allah. Kadang-kadang dalam zon kawasan hidup kita, penyelesaian dalam hidup kita dengan cara tawakal ala Allah, dia selesai. Kadang-kadang. Tapi nak pi tang situ, kita duk tanggung rebah ni kena migrain ni. Oh Allah, mata jadi biru, nak bawa kereta tak boleh dah. Dia tu bagi ubat kita telan, dia tu bagi ubat kita telan. Dia tu bagi batu bata pun kita boleh telannya. Inilah paling susah bila kita kena uji, kita nak ada tawakal kepada Allah itu susah. Tapi hadis ni, hadis yang kita baca malam ni, kita mau ingat apa dia? Hadis ni sedang bicara kepada kita sifat-sifat ahli syurga. Kita mau ingat. Siapa dia ahli syurga? Dia sakit, dia tak minta orang ruqyah dekat dia. Tapi kalau kawan tu ruqyah, alhamdulillah. Dia satu orang yang sepanjang hidup dia tak percaya dengan khurafat, dengan benda ni semua tak percaya. Apa pun jadi, kawan tu kata jaga, aku tak boleh buat kasar, aku buat alwi. Balik-balik dia sakit perut, Abang Syarif. Pergi scan, doktor kata nothing. Nothing inside. Tak ada apa. Doktor bukan kata scan, buka perut, jolok mata dia pergi tengok. Tak ada apa. Tapi duk sakit. Oh, teringat dah kawan tu kata. Dia kata jangan menyesal. Kan? Ingat Pak Mik, Syaridul kata dekat Cik Salma. Salma, jangan menyesal. Makcik, jangan menyesal. Lepas dia kata jangan menyesal, rumah terbakar. Brum. Betul tak? Yang Abang Ram ni, Abang Ram lah, Abang Ram. Dah duk janji dah dengan Salma nak menikah. Nak menikah apa, duit terbakar. Baram kata bukan boleh tuduh orang mah, tak boleh tuduh orang. Jangan menyesal. Sakit. Oh, dia ni yang buat sihir kat aku. Dak. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Tuhan yang bagi. Sakit, muntah darah, berubat tak lega, Tuhan bagi. Kita tak ada apa-apa, kita hamba dia. Semua daripada dia, semua milik dia. Yang ketiga, ahli syurga ni siapa dia? Dia tidak suka dia diubati dengan benda panas. Ketika dia sakit, orang nak berubat, dia tak minta, dia sengap. Dia tak mau. Dan paling besar, benda-benda ni semua bawa dia tawakal kepada Allah. Gantung diri. Bila kata gantung diri, dengan yakin dan tawakal kepada Allah. Adanya yakin, tawakal, dia boleh masuk mai dalam hidup kita, ikhwan. Jadi antum baca hadis ni, antum kena buat nota sikitlah. Yang menjadi hujah pada bab ni sepatutnya hadis Imam Bukhari, bukannya hadis Imam Muslim. Antum tengok di sisi ahlu sunnah. Nanti ada mungkin seperti kita baca jilid 1 kan. Kita nanti naik, ada lagi beberapa bab dalam Riyadhus Shalihin ini, kawasan-kawasan yang kita akan terokai secara ilmu, kita betulkan balik. Awak Nawawi tak tahu ke benda tu? Dah. Ini nama dia manusia. Ini nama dia humankind. Humankind ke human being ke? Terlupa dah. Ini nama dia manusia. Bukan kata satu orang tu dipanggil satu gelaran ulama, tak ada silap dalam hidup dia. Ada. Tapi itu bukan sebab kita nak tolak kitab dia. Dah. Lebih teruk silapnya ada orang duk baca kitab. Saya bagi contoh 2 kitab. Silap ni teruk-teruknya. Tapi orang baca. Satu, nama kitab tu kitab Jawi, Minhajul Abidin. Jangan cerita ke orang lah. Ni rahsia kita lah. Nama kitab tu Pak Amin, Minhajul Abidin. Kitab Jawi. Muqaddimah kitab Minhajul Abidin ni, dia kitab Arab, Imam Ghazali diterjemah dalam bahasa Melayu. Muqaddimah dia kata apa? Dia kata Nabi kita Muhammad baca Ihya dalam syurga dengan diperhatikan oleh Abu Bakar dan Umar. Imam Ghazali bawa mai satu kawan tuduh kepada Imam Ghazali Ihya ada hadis dhaif, ada hadis palsu.
Imam Ghazali bawa kawan tu tunjuk kat Nabi, ya Rasulullah, dia yang tuduh aku. Muqaddimah Minhajul Abidin. Jangan main-main. Big mistake. How can you do this big mistake? Takat itulah boleh pun. Jadi Nabi pun baca. Yang Arab tu ada 5 jilid, Nabi baca semua habis. Nabi passing pada Abu Bakar. Nabi kata, baca Ustaz. Kot aku baca ada tertinggal tak mana kah? Baca, ya Rasulullah, dalam kitab Minhajul dalam kitab Ihya ni satu pun tak ada. Bahkan kesemuanya menceritakan hadis kamu yang sahih. Nabi kata, siapa yang tuduh hang ni? Imam Ghazali bawa kawan tu. Nabi kata, Umar, palu dia. Umar pun bagi 1 rotan, bagi 2 rotan. Bagi kawan yang mimpi tu jaga. Dia jaga, dia tengok belakang dia berbalok. Maka start daripada hari itu dia bertaubat. Dia tahulah kitab Ihya ni telah disahihkan oleh Nabi SAW. Lagu tu punya muqaddimah ada dalam kitab Minhajul Abidin. Hang nak kata apa? Pun orang boleh terima. Kita baca, kita perbetul cara ahlu sunnah. Dan yang perbetul ini bukan ustaz yang baca. Ulama' yang perbetul. Ustaz abang tadi, Ibn Qayyim, Imam Ibn Taymiyah. Kita baca dalam Ustaz ni Usaimin pula bagi syarahan Albani. Bagi syarahan hadis ni yang sama. Dalam muqaddimah satu kitab kuning tua, nama dia Matan Ummul Barahin. Matan Ummul Barahin, ditulis oleh Imam Sanusi. Lagi teruk muqaddimah dia. Apa dia? Kitab Matan Ummul Barahin ni tebal lagu tu aja. Kotak okok tebal lagu tu aja. Dalam bahasa Arab lebih kurang dalam 20 muka surat. 20 muka surat nipis lah. Dikatakan dalam muqaddimah dia, kelebihan kitab ni Nabi Ibrahim baca dalam syurga. Dalam muqaddimah Matan Ummul Barahin, Nabi Ibrahim ni baca kitab tu, duduk bersandar dekat pokok besar dalam syurga, duduk baca. Nabi Ibrahim kata, amboi cantik akidah ni nah. Kalau aku dia bagi umur lagi sekali, aku berakidah dengan akidah ni. Itu dia. Dan kitab tu dibaca di seluruh pesantren-pesantren. Nak kata apa? Ahlu sunnah, setiap benda dia boleh perbetul, dia perbetul. Yang mana yang dah baik, tak payah runah dah, teruskan. Yang mana yang lemah sikit, kita pergi bagi jadi elok balik, cantik. Ahli sunnah bukan main nak ambil martun, katuk, dia nak runyai rumah tu, nak buat lagi. Dah. Tak boleh siap rumah sampai bila. Di mana ada silap, betul itu aja lah. Yang baik teruskan. Ni ulama-ulama hadis tak kata Riyadhus Shalihin tak boleh pakai, dia kata baca. Cuma sampai bab tu betul kalah. Cantik kemah Kalau tak boleh terima aja lah. Baru baca Ihya. Ni nak ingat, Nabi baca dalam syurga, ambil uduk. Dia kejut orang. Ihya dengan Quran. Naik satu-satu. Naik satu tarak. Tak boleh kritik, tak boleh kata apa. Lepas baca Ihya, ambil junjung atas kepala. Apa ni? Ini. Habis baca Ihya, baca Sadaqallahul Azim. Apa ni? Apa dia tu? Kita tak jumpa di sini, tapi ada beberapa kawasan di sekitar Pasir Berdengung ada macam tu. Kita pun tak boleh cerita lah kan. Ada macam tu. Sampai peringkat habis baca kitab, junjung atas kepala, cium. Dan naik setara dengan Quran. Tak boleh kritik, tak boleh kata apa. Macam buku Barzanji Marhaban tu, tak boleh kata apa. Marhaban tu kalau kita kritik, macam pukul anak, bapak yang rasa. Marhaban tu bukan Quran pun, bukan hadis pun. Hadis palsu lagi dia ada. Tapi kalau kritik dia, jaga, macam jentik anak, bapak mai. Hang siapa? Apa sumbangan hang untuk Islam? Dia tanya kita. Dia tak ada sumbangan apalah, kami pun baru duduk mengaji. Jangan duk kata lebih kurang. Marhaban ni kita duk baca no. Buku Marhaban ni nak bagi tahu kata, Abu Bakar duk baca dalam syurga. Lagu tu punya ada, nak kata apa? Jadi kita ahli sunnah fleksibel.
Betul sikit. Imam Muslim, ya. Bukan bila dah jadi satu tokoh tak buat silap. Biasa. Tambahlah kita lagi banyak silap. Pasal itu kita duduk di atas jalan ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik ikhwan, jadi kesimpulan daripada hadis ni apa dia? Hadis ni nak bagi tahu pada kita, satu, jasa para nabi buat ajar Islam. Yang kedua, hadis ni nak bagi tahu pada kita apa dia? Sentiasalah kita masukkan diri kita adalah orang yang suka yakin dan bertawakal. Fadilat dia besar. Fadilat dia cukup besar. Dan Nabi tengok umat dia banyak, dan Nabi suka umat dia banyak. Ikhwan, nak bagi umat Nabi banyak ni lah macam mana? Tanya, kan? Nabi suka umat dia banyak. Nak bagi umat Nabi banyak ni macam mana? Ada 3 jalan lah. Semua ni umat Nabi tapi terpecah 2 kan? Ada kafir, ada Muslim. Hak Muslim pula terpecah lagi. Macam-macam nama yang ada. Nak bagi umat Nabi banyak atau macam mana? Satu, yang kafir jadikan dia Islam. Banyak. Kita kena buat aja dakwah. Kan tokoh Ma'al Hijrah hari ni siapa dapat? Dr. Zakir Naik. Dr. Zakir Naik dia dapat tokoh Ma'al Hijrah antarabangsa. Oh, kita tengok dia dapat, tadi kita seronok. Dia main ambil daripada tuanku kan. Tunjuk dia punya latar belakang. Dia beranak, dia ni doktor pakar bedah. Dia ni doktor pakar bedah betul. Tinggal set pakai bedah, dia dapat dah semua. Pergi belajar agama sampai jadi. Dia kata, dulu saya pakar badan. Ahmad Didat rawat saya jadi pakar rohani pula, dia kata. Pakar jiwa. Jiwa saya terubat dengan Ahmad Didat. Muda lagi, umur dia dalam 48, 49 macam tu. Hebat orang dia. Dakwah tu satu jalan. Nak bagi umat Muhammad banyak. Yang kedua, nak bagi umat Muhammad banyak lain daripada dakwah. Hak bukan Islam masuk Islam, nak kena kahwin lah. Kalau tak kahwin macam mana? Tak umur 25 tak kahwin lagi, 28 tak kahwin lagi, pasal apa? Pasal apa tak mau kahwin? Saya pasal apa? Ada kesihatan? Jangan takut. Ramai pakar mengurut duk dah. Kan? Kalau bab kesihatan jangan takut. Pakar urat saraf duk dah ramai. Tak cukup dengan urut, dengan pijak semua cukup dia boleh buat. Boleh kesihatan tu boleh mai balik. Tak usah takut kahwin, tak usah takut. Kalau nak cari kufu dengan kita, jangan sampai ambil masa yang lama. Pasal apa? Kalau kita terlampau lama, ada banyak keuzuran dia mai. Kita bila umur pelan naik, kita punya sihat tu dia pelan turun. Esok ni, sahabat-sahabat main lagu umur saya, tahulah. Macam umur lagu ni, tak apa lagi. Umur Pak Amit, umur Pak Enjang, tak apa lagi. Lagu ni semua tak apa lagi, ni kira cantik. Main lagu umur ni, tahulah. Pasal apa dia duk main kuliah lambat? Oh, pasal ni rupanya umur dia. Jadi, jangan. Umur kita pelan. Yang ketiga, nak bagi umat Muhammad, kita dah dakwah dah kahwin dah. Nak bagi banyak juga, nak kena beranak. Kalau kahwin tak beranak, dah pergi makan pil tu, makan pil ni, cukup dengan baju hujan semua, tak beranak lah kita. Nak bagi beranak. Ya, di kalangan sahabat Nabi kata, kalau kami diberi peluang, muda lagi, kami nak kahwin lagi. Kami nak kahwin lagi. Nabi kata, separuh takwa dah selesai. Lagi separuh ada pada kahwin. Kami nak kahwin lagi. Cuma, kita kena kahwin cara sunnah, tunjuk keluarga sunnah dalam kahwin dua, tak mau duk berkelai, makan tak ada. Bini muda tengok bini tua, kok tu, kok ni. Tak mau macam tu. Kahwin nak bagi bahagia. Kahwin ni nak bagi bahagia. Kalau kahwin nak bagi menderita, Islam tutup pintu kahwin. Dia tutup. Kahwin satu, kahwin dua, nak bagi bahagia. Ya, nak bagi bahagia. Bukan nak bagi kucing kecil. Kerja tu, satu orang duk buat, lah ni dua orang buat. Dia jadi lega. Mop rumah, sidai baju, picit belakang abang. Dulu seorang duk picit sampai lengoh, sampai ke lututnya lengoh. Lah dua orang tolong picit sikit-sikit. Korang lah lengoh. Kahwin ni nak bagi bahagia. Nak bagi bahagia. Tak mau bila kahwin dua pergi bertumbuk.
Dia ni pergi market lebang belah kiri, dia tu pergi market ni, telinga ni putih dua, sambung dengan plastik. Pasal apa? Berkelih. Tak mau. Yang tu bukan makna kahwin dua. Tak mau. Kalau nak kahwin dua, silakan. Orang perempuan pun jangan marah lagi kahwin dua. Abang nak kahwin dua, abang dengar nak mamak tu duk merepek apa malam tu? Kan? Abang dengar elok-elok, saya bagi abang kahwin dua. Tapi saya nak abang kahwin dua cara sunnah. Abang jaga rumah tangga cara sunnah. Jangan abang duk buat bini semua duk jadi tak tentu hala. Abang jaga cara sunnah. Kalau abang tak jaga, abang kahwin dua, sunnah jadi rosak, orang pandang jahat kepada sistem kahwin dua, abang tanggung malapetaka tu depan Tuhan. Kalau muslimat boleh bagi nasihat lagu tu dekat suami, memang dia tak kahwin sampai mati ya. Kita nak kahwin dua. Kalau tanya saya, pasal main seorang malam ni. Kan? Pasal main seorang malam ni. Pak Mik main berdua ke? Kan? Dah main seorang malam ni. Jadi kalau tanya ustaz nak kahwin dua, nak. Nak. Tak, pasal apa yang nak tu? Pasal sunnah Nabi. Nak perbanyakkan umat Muhammad. Ya. Tapi nak buat gimana main umur lagu ni tak boleh pira. Bila main umur lagu ni tak boleh pira. Dia tak sama macam umur Pak Anjang, Pak Amir. Tak sama kan. Umur lagu ni, pi dulu. Saya duduk di belakang, tak apa. Pi Pak Amir, pi Pak Anjang. Pi tak apa. Saya duduk di belakang. Saya kira jaga elok-elok benda ni. Kita kabel lain betul-betul punya. Tapi bila kita kahwin ni, kena ingat sunnah Nabi, jangan bagi jadi kotak. Ada satu, saya dengan sahabat baru ni, rumah terbakar. Kan? Ni dengan sahabat pergi baru ni, rumah terbakar. Kes kahwin dua. Bini pertama tu dia buat apa? Jangan cerita ke orang lah, ni rahsia kita. Dengar kata kahwin lain, dia pergi ambil air acak satu baldi. Dia ambil air acak satu baldi, usaha ambil air acak di rumah dia, buh dalam kereta. Naik kereta, jalan-jalan 50 kilo, 60 kilo, nak pergi corok kat muka bini nombor dua. Dan corok sungguh. Depan orang. Yang laki ni laki ni bila tengok bini nombor dua kena lagu tu, main pukul lagi, dia tinggal bini nombor dua. Dia tinggal nombor dua pasal dia takut dekat bini yang mula. Pasal macam ni lah orang perempuan duk takut kahwin. Pasal ni. Dia kahwin nombor dua, dia main belahak ikan sekap dekat bini mula. Dia main belahak tu keluar duri ikan sekap. Amboi dia kata, abang nak makan nasi ke? Kenyang. Makan apa kenyang? Dia kata tadi ni, apa? Bini mula nama Tipah. Bini kedua nama apa? Senah. Nombor 3 Ani kan. Abang jamin giliak sampai mampus. Jadi yang mampu ni duduk kahwin 2, kahwin 3 sampai mampu dia beritahu. Dia main belahak. Kata tadi Tipah bagi makan ikan sekap. Tipah masak ke abang? Dah mana Tipah tahu masak, lagi kuku dia patah. Dia cakap lagu tu dengan bini tua. Bini tua duk dengar ni, kita ni masak sampai patah jari-jari. Pi bubuh besi dalam, keras macam jari telunjuk. Dia tak mau bagi patah kuku. Dia main belahak. Dia buat lagu tu, bini nombor 2 benci dengan, bini nombor 1 benci dengan orang kahwin 2. Orang kahwin 2 tak pernah buat adil. Pasal sikap tak ikut sunnah. Bukan problem pada sistem. Kalau sistem tu problem, bermakna agama problem. Agamanya bagi luang. Agama tak ada masalah. Yang duk masalah ni pok-pok ni. Kalau boleh kita bubuh satu nama ganti pok-pok kamjat ni. Depa ni ada buat apa lah? Tak ada apa. Orang perempuan pasal apa dia nak tentang kahwin dah? Tak ada. Tapi orang perempuan duk tentang pasal dia duk tengok dengan mata dia, ni duk jadi. Dia bagi bini 2 makan, bini nombor 1 dengan anak. Rumah gelap, bil api tak bayar. Kok ingat betapa sakaratul maut apakah? Tak ada bil api. Dia dengan bini muda baik punya duk pergi kena kambing. Kampung pelet punya kambing. Kan? Baik punya duk menyicah kambing. Bini nombor 1 dengan anak-anak duk gigit jari. Patah-patah kuku telan. Siapa suka sistem kahwin 2 macam ni? Tak mau.
Nabi Muhammad orang miskin, Nabi Muhammad orang susah, dia kahwin dua. Tapi kahwin dua tak jadi beban dalam hidup. Jadi kalau nak kahwin dua, kita kahwin dua pasal nak perbanyakkan umat. Nak bagi banyak umat. Ikut cara sunnah. Ikut cara sunnah. Jaga elok-elok. Tengok cantik-cantik semua bagi elok. Jalan. Nasihat dua-dua. Ajak dua-dua mengaji. Ajak dua-dua berkasih sayang. Ni madu hang, berkasih sayang. Jangan duk pelekeh siapa-siapa. Jaga amanah Tuhan ni semua. Go ahead kahwin dua. Kan? Tapi pergi dulu. Saya lambat sikit. Kan? Kita jenis mamak ni setia pada yang satu. Kan? Baik. InsyaAllah lepas ni kita sambung lagi satu hadis. Juga riwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Wallahu a'lam. Ada soalan? Soalan ni lagi sekali lah saya jawab. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.